Sebab itu, ikhtiar bermuka manis, bercakap beradab sofan, jangan maki hamun, jangan menggelar-gelar. Itu semua dalam Quran disebut. Itunya adalah supaya aman, supaya semua hati terjaga. Dan kalau ini berlaku, di dalam sarang orang tu pun kita berani masuk. Sarang dia kita berani masuk. Pimpinan kita masuk ke sarangnya, bercakap mengenai Islam. Dan dia menyebutkan bahawa teroris, ekstremis yang berlaku ini, katanya oleh kerana adanya mereka-mereka ataupun orang kata mereka ilmuwan agama yang katanya ada kepentingan, maka mereka telah membuat sesuatu yang menyalahi agama. Bukan semua ulama. Dia menyebutkan sebab di zaman Nabi pun dah disebut oleh Nabi, ulama ni pun ada dua. Satu ulama baik, satu ulama su'. Ada disebut dah tu semua tu. Memang dah ada. Jadi sebab itu tidaklah kita mengatakan siapa ulama su'. Ciri-ciri itu bagi ilmuwan Islam tahu semua. Apa ciri elok, apa ciri tak elok. Apabila kita masuk aja tak elok, yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita mengeluarkan kenyataan-kenyataan? Yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala niat kita tu apa. Kita tahu, Allah tahu. Sebab itu kita nak berhati-hati supaya kesejahteraan sebagai asas nama Islam itu terlaksana dalam semua hal. Datuk, saya tertarik dengan satu ayat, potongan ayat ni, Datuk. Maka sesiapa yang bertakwa dan memperbaiki amalnya, tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka. Dan mereka pula tidak akan berduka cita, dan orang-orang yang berdustakan ayat-ayat perintah kami dan yang akan angkuh merasa dirinya lebih daripada mematuhinya, mereka lah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya. Ini ayat Al-A'raf ayat 34, 35 dan 36. Mungkin boleh Datuk ulaskan tentang ayat ini. Zahir ayat itu sendiri sudah menyebutkan. Zahir ayat itu sudah menjadikan kita tak boleh angkuh dengan apa yang kita ada. Apa yang kita ada itu mungkin kita banyak duit. Boleh juga angkuh. Apa yang kita ada itu mungkin kita ni banyak sanak saudara. Boleh juga kita angkuh. Kita angkuh juga mungkin kita berkuasa. Boleh juga angkuh. Tetapi jangan lupa angkuh juga kalau kita banyak ilmu. Angkuh. Terlebih ilmu. Rasanya. Rasa je. Terasa bahawa kita lebih ilmu. Sebab ilmu itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dia hanya memberikan kepada manusia sedikit sangat ilmu tu. Sebab itu kita nak menyebutkan bahawa kita bimbang. Apabila di dalam sebuah negara yang macam ini kita membuat sesuatu yang agak muskil sikit rakyat melihatnya. Mana satu nak diikut ni? Mana satu nak diikut? Kita bimbang bahawa kita sebenarnya terlupa kepada sejarah. Apa sejarahnya? Sejarahnya kita jangan lupa Iblis. Iblis. Iblis ini wujud sebelum wujudnya anak Adam ni lagi. Sebelum wujud anak Adam. Kita diterangkan bahawa Iblis ini, sebelum diisytiharkan Iblis, dia ni adalah seorang ahli ibadah. Abid. Yang paling hebat. Tak ada seinci pun tanah ni tempat dia tidak sujud. Dalam bumi ni. Punya hebatnya dia. Tetapi bila sampai waktu Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhannya, memerintahkan dia supaya sujud ke Nabi Adam, dia tak mau sujud. Fasajadu, semua sujud. Illa Iblis, kecuali Iblis. Dia tak mau sujud. Pasal apa? Dia terasa dia dibuat daripada api. Adam dibuat daripada tanah. Dia rasa dia lebih mulia. Oleh kerana perasaan dia rasa dia lebih mulia, dia lebih hebat, dia lebih yang kita sebut tadi, rasa bahawa dialah jadi bongkak. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifatnya itu menyebutkan aba wastakbar. Kamu takabur. Kamu membesar diri. Oleh kerana kamu membesar diri, wa kana minal kafirin, maka aku isytiharkan kamu kafir. Jadi rupanya untuk jadi kafir ini, asas dia ialah takabur, membesar diri, bongkak, sombong. Itu ialah asas kepada kenapa Iblis diisytiharkan sebagai kafir oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setelah Iblis ini diisytiharkan sebagai kafir, Iblis ini minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala
dia terimalah dia sebagai kafir, tetapi dia minta izin untuk nak menyesatkan umat manusia ni supaya tidak beriman. Allah kata, ayo silakan, tapi kamu tidak akan berjaya melainkan orang-orang yang dapat kamu pengaruhi. Maka kalau kita dapat nampak itu, dia mula mempengaruhi Nabi Allah Adam alaihi salam. Setelah Nabi Allah Adam dicipta, dimasukkan dalam syurga dan dibuat larangan-larangan tertentu. Jangan makan buah khaldi misalnya. Jangan makan buah ni. Kerana itu ialah perintah ta'abbudi. Ta'abbudi berarti perintah yang jangan dipertikai-tikai lah. Kenapa? Mungkin buah itu memang sedap. Tetapi itu hanya Allah nak melihat bagaimana taatnya kita kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lebih tahu kenapa. Jadi oleh kerana itu, Nabi Adam tak maulah makan. Tapi akhirnya dia punya ikhtiar tu macam-macam cara. Yang akhir sekali dia menyamar dirinya sebagai orang tua sangat. Yang semua orang bila lihat orang tua kesian. Dan dia berkata, menangis-nangis, menggigil-gigil mengatakan, aku baru dapat tahu daripada Allah mengatakan kita dah boleh makan buah ni. Nampak? Dia menggunakan nama Allah tu untuk mengajak Nabi Adam tu makan. Sebagai kaedah. Oh, sebagai kaedahnya guna nama. Allah dah kata tadi dah boleh dah. Maka dia tak sempat nak bagi tahu kau. Macam itulah kat dalam bahasanya. Makanlah. Maka Nabi Allah Adam orang baik. Ini dah tua, percayalah dia kan. Maka dia makan. Makan itu menyebabkan dia terpaksa dihukum turun ke bumi. Itu satu contoh bahawa Nabi Allah Adam pun dapat dipengaruhi oleh iblis, laknatullah. Sebab itu dalam kalau kita baca dalam Yasin, kita baca innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu innahu lakum aduwwum mubin, adalah musuh kamu yang nyata. Tak nampak. Tapi nak sebut itu yang nyata. Jadi apabila kita berlaku pergeseran, pergaduhan ataupun perkara tak seimbang macam ni, kita bimbang. Ini dia juga punya bencana ni. Saya tengok macam panglima yang hebat di Malaysia ni, setengah dalam masuk di puak ini, setengah dalam puak ini. Tetapi mereka ni saya dengar mengajinya satu kelas dulu. Mengajinya satu kelas. Tetapi mereka dah boleh bertentang dah. Ini pendapat, ini pendapat. Masa mengaji, satu guru. Masa mengaji, pendapat dihormati. Engkau punya pahaman, aku punya pahaman. Pendapat dihormati. Dihormati. Kerana bersalahan pendapat itu rahmatul lil ummah. Rahmatan lil ummah, menjadi rahmat kepada ummah. Sebab itu kita dapat nampak, kita bimbang. Kita sekarang ini takut ada yang sedang dikudanya, ditunggang olehnya. Tahun kuda ni ya? Ditunggang. Dan dia muncul sekali lagi, dia muncul, banyaklah kali dia muncul. Tapi perkara-perkara besar, ialah muncul